Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah Dr. Azlan Selamat. Kami daripada kumpulan 1 dari kursus Sejarah Sosial Tanah Melayu 1850 hingga 1963 akan membentangkan soalan 1 iaitu lakarkan aspek perubahan sosial dalam masyarakat Melayu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 12 orang iaitu Muhammad Razan bin A. Jafar, Muhammad Rahmat bin Rahman, Muhammad Ikhwan Shah bin Dalwan, saya sendiri, Muhammad Fahmi Ikhwan bin Muhammad Farizal, Shah Jihan bin Yahya, Hasnima binti Buang, Nur Aswani binti Terbit, Nur Fatihah Zahra binti Toniwan, Hanisa binti Idris Chen, Dayang Nurul Azliana binti Awang Ahmad, Nur Syafika binti Omar Puddin, Siti Nur Zulaika binti Membori. Assalamualaikum, saya Siti Nur Zulaika binti Membori akan membentangkan bahagian pengenalan iaitu latar belakang masyarakat Melayu. Alam Melayu seringkali dikatakan sebagai sebahagian daripada lingkungan alam Nusantara yang merupakan satu kawasan yang berada di bahagian Asia Tenggara. Orang-orang Melayu dikatakan dapat dikesan berdasarkan dari bahasa yang digunakan, sifat fisiologi serta penempatan orang-orang Melayu di suatu kawasan geografi. Migrasi orang-orang Melayu juga dapat dikesan apabila migrasi tersebut berlaku ke arah barat iaitu di kawasan Kepulauan Kokos, Sri Lanka, Madagaskar, Afrika Selatan dan Suriname. Menurut Peter Belbus 1985, mendefinisikan Melayu dan aspek-aspek antropologi, biologikal, linguistik dan arkeologi. Menurut beliau, selepas 1000 Masihi, orang Melayu tergolong dalam kategori Melayu Polinesia. Terdapat teori yang dikenali sebagai teori Billwood yang mendahulukan pola migrasi Melayu Polinesia dari arah utara Asia Tenggara hingga ke kawasan Kepulauan Melayu. Selain itu, berdasarkan kelompok Austronesia, difahamkan bahawa orang-orang Melayu dan keturunan Melayu yang berada di kawasan Semenanjung Malaysia merupakan salah satu dari cabang Dolichocephalaic Indonesia yang wujud di Kepulauan Melayu. Orang-orang Melayu yang berada di Malaysia, Indonesia dan Filipina dari baka Austronesia dianggap sebagai bangsa yang serumpun. Assalamualaikum, saya Nur Aswani. Saya akan membentangkan aspek budaya. Budaya merupakan keseluruhan pola kehidupan manusia, kepercayaan, norma, tradisi, bahasa, seni, dan pengetahuan yang dipraktikkan oleh suatu kelompok masyarakat. Budaya tidak tetap kerana budaya akan sentiasa berubah seiring dengan peredaran massa. Kedatangan kuasa barat dan pelbagai bangsa seperti India dan China membuka peluang kepada pengaruh-pengaruh budaya luar masuk ke dalam masyarakat Melayu dan berasimilasi lalu membentuk budaya baru. Sebelum abad ke-19, budaya masyarakat Melayu masih bersifat tradisional iaitu campuran budaya Hindu yang begitu kuat dan amalan agama Islam yang dilaksanakan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, masyarakat Melayu mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa perubahan tersebut merangkumi pakaian, makanan, peranan wanita, dan banyak lagi. Dari segi pakaian, gaya berpakaian masyarakat Melayu mengalami perubahan sepanjang tempo ini. Hal ini kerana sebelum ini pakaian tradisional seperti baju kurung, sarung dan juga songkok banyak digunakan dalam masyarakat Melayu terutamanya semasa hari perkawinan dan juga hari perayaan. Namun, dengan pengaruh kolonialisme dan juga modernisasi, gaya berpakaian mulai beralih ke pakaian barat seperti jaket, seluar panjang dan juga topi. Peranan wanita turut berubah. Secara umumnya, dari zaman prasejarah lagi, sememangnya wanita tidak dilayan sama rata seperti lelaki. Hal ini kerana wanita dipandang rendah oleh masyarakat, sehinggakan kebanyakan wanita ini tidak mampu mendapatkan peluang pendidikan. Percampuran budaya melahirkan masyarakat yang mula berfikir. Oleh itu, wanita mulai mendapat peluang dan juga tempat di dalam masyarakat Melayu. Contohnya, pendidikan formal dan terlibat dalam aktiviti di luar rumah tangga. Wanita mulai terlibat dalam gerakan sosial, organisasi perempuan, dan juga perjuangan nasionalisme. Perubahan sosial masyarakat Melayu dari segi bahasa dan tulisan menerusi pengaruh bahasa Inggeris.
Kuasa-kuasa asing iaitu kuasa Eropah telah memperkenalkan bahasa Inggeris dengan adanya pendidikan vernakular yang mana telah mempengaruhi tulisan Jawi dan bahasa Melayu, yang mana bahasa Inggeris ini telah digunakan dalam membaca, menulis dan berinteraksi dalam bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Melayu. Perubahan ini telah memberi kesan terhadap kesusastraan Melayu iaitu pengenalan sistem ejaan. Tulisan Rumi telah membekukan tradisi kesuratan Islam yang menteraskan sistem tulisan dan ejaan Jawi. Seterusnya berlaku juga interaksi sosial dalam kalangan masyarakat Melayu di tanah Melayu apabila membawa kepada masalah pergalauan antara satu kaum dengan kaum yang lain dengan adanya kedatangan dari imigran Cina dan juga India. Seterusnya, perubahan masyarakat Melayu pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dapat dilihat menerusi dari segi aspek gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang jelas dapat dilihat dalam kalangan masyarakat Melayu pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 ialah melalui perubahan kegiatan sumber asli. Hal ini dapat dilihat melalui pertanian yang sering diusaha sejak awal abad ke-19 dan merosot sewaktu akhir abad ke-19 disebabkan oleh kekurangan atau terhadnya tenaga buruh di kalangan pertanian. Maka, dengan adanya pengenalan kereta lembu, maka berlakulah kegiatan galian biji timah ekoran perkembangan pada akhir abad ke-19. Perubahan gaya hidup juga dapat dilihat melalui daripada sosiopolitik masyarakat Melayu. Kesan penjajahan Barat terhadap tanah Melayu telah mewujudkan pembentukan pluraliti masyarakat majmuk di Malaysia. Dapat dilihat dengan jelas dari segi aspek politik. Dari segi politik, kita dapat lihat bahawa kedatangan Barat banyak membawa kepada perubahan dari segi politik atau pentadbiran dan juga perundangan pada masa itu, yang secara tidak langsung turut memberi kesan terhadap pembentukan masyarakat pluraliti di Malaysia. Penjajah British di tanah Melayu telah membawa dasar-dasar pentadbiran yang selaras dengan kemajuan mereka dari segi ilmu pengetahuan, prinsip, sistem, struktur dan dasar yang diamalkan dalam pemerintahan mereka adalah jauh berbeza dengan sistem dan dasar pemerintahan yang telah sedia ada dan diguna pakai di tanah Melayu. Baiklah, seterusnya saya Hasnima akan meneruskan bahagian sistem pendidikan masyarakat Melayu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada asalnya, sistem pendidikan bukanlah menjadi fokus utama bagi pihak penjajah apabila mereka berjaya menakluki tanah Melayu. Mereka lebih mementingkan ekonomi dan politik tanah Melayu pada ketika itu. Namun begitu, pendidikan tempatan dan pengaruh kolonialisme pada akhirnya mendorong kepada pembentukan dasar pendidikan era kolonialisme pada ketika itu. Di sini juga saya ingin menjelaskan bahawa pihak penjajah dalam usaha pihak penjajah mengutamakan kelancaran pentadbiran politik dan keuntungan ekonomi, mereka akhirnya memisahkan pendidikan tiga etnik tersebut, iaitu Melayu, Cina, India, iaitu di mana perkembangan pendidikan orang Melayu pada asalnya berbentuk tidak formal dan memiliki berkaitan dengan perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah Melayu. Buktinya, pengajian Al-Quran menjadi institusi pendidikan penting bagi masyarakat Melayu pada ketika itu. Diikuti pula dengan perkembangan pendidikan Cina pada awal abad ke-19, iaitu melalui pembentukan sekolah Cina pada tahun 1829. Usaha mereka membentuk dan menubuhkan sekolah Cina ini adalah untuk mengekalkan warisan budaya dan bahasa mereka pada ketika itu. Diikuti juga dengan pembentukan sekolah vernakular Tamil selaras dengan perkembangan ladang getah, kelapa, kopi dan tebu, di mana ramai buruh diambil bekerja di ladang-ladang tersebut. Memandangkan mereka akan bekerja, mereka memerlukan ilmu pengetahuan. Oleh disebabkan itu tertubuhlah sekolah vernakular Tamil, dan di sini juga dapat kita lihat bahawa setiap etnik tersebut ditubuhkan sekolah masing-masing kerana mereka mempunyai motif tersendiri dalam memenuhi kepentingan etnik tersendiri. Saya akan membentangkan mengenai perubahan sosial masyarakat Melayu dari segi agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan merupakan dua komponen penting dalam kehidupan masyarakat Melayu.
Pengaruh agama dan kepercayaan dapat dilihat dalam hampir setiap aspek kehidupan, bermula daripada sebelum kelahiran hinggalah kepada kematian. Sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu, masyarakat Melayu sudah mempunyai tamadun tersendiri berasaskan kepada peradaban Melayu kuno dan Hindu-Buddha. Kepercayaan awal masyarakat Melayu sebelum kedatangan agama Islam adalah animisme, di mana mereka percaya semua benda di dalam dunia ini mempunyai roh atau semangat yang mempengaruhi kehidupan, sama ada baik atau buruk. Kepercayaan kepada animisme juga telah membawa kepada amalan beragama iaitu pemujaan dan perhambaan diri kepada sesuatu yang dipercayai mempunyai kuasa untuk mendatangkan kesan-kesan tertentu kepada si pemuja. Sebagai contoh, masih ramai orang-orang Melayu memuja kampung mereka bertujuan agar kampung mereka berada dalam keadaan selamat dan kesejahteraan tanpa diganggu-gugat oleh jin dan sebagainya. Selepas kedatangan Islam, tamadun Melayu mengalami satu perubahan yang lebih mantap dalam aspek akidah, akhlak, muamalat, adat dan norma serta politik dan pendidikan. Keadaan ini didasari syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kedatangan Islam nyata telah membawa satu transformasi perubahan daripada alam tahyul dan khurafat, yang mana masyarakat telah diperkenalkan dengan satu konsep akidah yang jelas, iaitu ajaran tauhid yang bersifat metafizik, menyelit unsur-unsur intelektualisme ke dalam pemikiran masyarakat Melayu. Ianya juga telah menyebabkan timbulnya rasionalisme yang tidak pernah wujud sebelumnya. Keadaan ini berbeza dengan zaman sebelum kedatangan Islam, di mana masyarakat Melayu hanya mempercayai kepercayaan-kepercayaan berkonsepkan tahyul, mitos dan khayalan semata-mata yang berlandaskan ajaran animisme, dinamisme dan Hindu-Buddha. Oleh itu, jelaslah bahawa peranan Islam telah membawa banyak perubahan terhadap kepercayaan kepada Allah dan sebagainya. Masyarakat ini juga mula percaya kepada rukun-rukun iman dan Islam serta berpegang teguh kepada syariat Islam. Menyentuh kepada tajuk perubahan sosial yang berlaku kepada masyarakat Melayu, pastinya menjadi suatu tanda tanya mengapa suatu perubahan sosial itu boleh berlaku dan boleh dilihat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Disebabkan oleh itu, dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan berkaitan dengan faktor-faktor berlakunya perubahan sosial dalam kalangan masyarakat Melayu, yaitu dimulakan dengan faktor kemasukan imigran dari negara luar ke Tanah Melayu. Tidak dinafikan bahawa catatan sejarah menunjukkan bahawa kemasukan imigran daripada pelbagai negara ini bukan sesuatu yang baru berlaku di Tanah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana hubungan yang terjalin antara orang Melayu dengan negara Cina maupun India telah berlaku daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Hujah ini disokong oleh Hasna Husin yang mengatakan bahawa kedatangan imigran dari luar, terutamanya daripada negara Cina, India dan Arab, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka itu adalah dengan tujuan untuk melakukan aktiviti perdagangan di Tanah Melayu. Dan kekerapan kemasukan masyarakat luar ini telah menyebabkan berlakunya perkawinan campur antara pedagang dengan masyarakat tempatan pada ketika itu. Ikatan perkawinan yang terjalin antara kaum lain dengan masyarakat Melayu ini menyebabkan perubahan yang besar dalam aspek sosial, terutama sekali daripada segi budaya, agama dan bahasa. Malahan wujudnya percampuran kaum yang kini digelar sebagai baba dan nyonya hasil daripada ikatan perkawinan antara masyarakat Melayu dan Cina. Dan seterusnya adalah disebabkan kemasukan imigran daripada luar ini tetap berlanjutan sehingga pemerintahan bersifat imperialisme oleh kuasa barat yang dimulakan oleh kuasa Portugis dan diakhiri oleh
kuasa British. Pada zaman zaman kedatangan penjajah ini, pihak British sendiri yang memanggil ataupun mengimport tenaga kerja daripada China dan India untuk berkhidmat dengan mereka. Hal inilah menyebabkan berlakunya percampuran antara ketiga kaum iaitu Melayu, Cina dan India, dan menyebabkan perubahan peranan masyarakat Melayu dari segi aspek sosial ini, dan boleh dilihat pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dan faktor daripada dasar British di tanah Melayu ini akan dibincangkan dengan lebih terperinci dalam faktor seterusnya. Seterusnya, saya akan beralih kepada faktor yang kedua, iaitu kemunculan kelas menengah. Seperti mana yang kita sedia maklum, kelas menengah merujuk kepada perspektif yang diguna pakai terhadap masyarakat bandar di Eropah pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Pada dasarnya, kemunculan kelas menengah telah berlaku disebabkan oleh wujudnya bandar, terutamanya dalam aspek kegiatan ekonomi, iaitu masyarakat digambarkan bergiat aktif dalam pekerjaan. Menurut Abdul Rahman 1997, kelas menengah merupakan golongan kelas perantara bagi kelas atasan dengan kelas bawahan, antara golongan sultan dan rakyat yang boleh dilihat dalam susun lapis masyarakat Melayu tradisional. Dalam hal ini, kelas menengah ditentukan melalui pencapaian ekonomi mereka. Hal ini dijelaskan demikian kerana golongan kelas menengah dianggap sebagai orang yang berpengaruh jika dibandingkan dengan kelas lain dan mempunyai ekonomi yang kukuh. Lazimnya, kelas menengah turut menggalas tanggungjawab dalam mengukuhkan kedudukan ekonomi di sesuatu kawasan. Menurut Syed Husin Ali 1964, terdapat 6 faktor yang dapat mempengaruhi kedudukan seseorang dalam struktur sosial masyarakat, termasuklah faktor pribadi, pendidikan, pekerjaan, agama, tanggungjawab kepada masyarakat, dan penguasaan dalam bidang ekonomi. Pada mulanya, kelas menengah terdiri daripada golongan peniaga, artisan, dan pedagang. Namun begitu, jika dilihat dalam konteks masyarakat Melayu, golongan guru, wartawan, dan pegawai kerajaan paling awal wujud dalam kelas menengah di tanah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat Melayu yang bekerja sebagai pendidik ataupun guru secara otomatik terus dimasukkan ke dalam golongan kelas menengah, walaupun berasal dari keluarga yang miskin. Begitu juga dengan orang Melayu yang bekerja sebagai pegawai kerajaan dan wartawan yang dikategorikan sebagai kelas menengah kerana mereka menerima gaji dan pendapatan yang tetap. Jelaslah bahawa perubahan sosial dalam masyarakat Melayu pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 jelas begitu ketara dipengaruhi oleh kemunculan golongan kelas menengah. Seterusnya, pada penghujung abad ke-19, adanya gerakan para intelektual yang mewujudkan pelbagai aliran politik yang mewujudkan pelbagai parti berasaskan kaum. Salah satu parti yang terhasil daripada gerakan aliran politik di tanah Melayu ini ialah Parti United Malay National Organisation, UMNO, pada tahun 1946. Parti ini diwujudkan bagi menentang kewujudan Malayan Union yang diwujudkan oleh orang British dan menyatukan orang-orang Melayu. Masyarakat orang Melayu sedar akan kepentingan untuk menentang kewujudan pentadbiran Malayan Union ini kerana kelantangan pemimpin dalam menyatakan bahawa Malayan Union ini adalah salah satu bentuk penjajahan dan bukannya salah satu bentuk pemerintahan sendiri kepada orang-orang Melayu. Maka kita dapat lihat bahawa penubuhan parti politik di tanah Melayu berasaskan kaum ini dapat menyatukan penduduk-penduduk tanah Melayu, terutamanya khususnya Parti UMNO, dalam memacu orang-orang Melayu bersatu demi mengetepikan kepentingan mereka sendiri dalam menentang satu pihak, iaitu pihak British. Dan ini ialah bukti yang jelas bahawa perkembangan aliran politik yang mewujudkan parti berasaskan kaum ini dapat mengubah pemikiran dan sosial orang-orang di tanah Melayu pada ketika itu. Sekian. Kesan perubahan sosial masyarakat Melayu yang pertama ialah dasar pecah perintah. Dasar ini telah pun diperkenalkan oleh pihak British untuk memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang membawa risiko penentangan terhadap penjajahan. Ekoran daripada pelaksanaan pecah perintah ini telah pun membawa kepada pengenalan sekolah vernakular Inggeris, Melayu dan Cina.
Sekolah-sekolah vernacular ini telah diperkenalkan oleh British telah memberi pengaruh kepada orang-orang Melayu, di mana kanak-kanak yang bersekolah di situ telah terpengaruh dengan cara budaya kehidupan orang-orang Inggris. Hal ini kerana disebabkan segala sistem pendidikan Inggris itu adalah berdasarkan dengan sistem pendidikan daripada Barat. Begitu juga dengan sekolah Cina yang telah diwujudkan di tanah Melayu. Secara tidak langsung, perkara ini telah mempengaruhi masyarakat Melayu pada ketika itu. Kesan kedua ialah asimilasi masyarakat. British telah membawa masuk orang dari China dan India ke tanah Melayu sebagai buruh. Komuniti Cina dan India ini telah berkahwin dengan orang Melayu tempatan. Perkahwinan ini melibatkan penyatuan antara dua pihak yang berlainan latar belakang sama ada dari segi bangsa, agama, kebudayaan, kewarganegaraan dan lain-lain, telah mencetuskan pertembungan budaya dan membentuk komuniti dengan identiti baru. Misalnya, masyarakat Babanyonya mengamalkan asimilasi dalam kalangan mereka yang terhasil daripada perkahwinan campur antara perantau Cina dan wanita Melayu. Masyarakat Chiti ialah kelompok minoriti yang unik kerana masyarakat ini terbentuk daripada perkahwinan campur antara orang India dengan orang Melayu. Kesan yang ketiga ialah kemunculan bandar-bandar baru. Kemunculan bandar-bandar baru ini dia berlaku kerana kemajuan dalam aspek ekonomi yang mana akhirnya ia mendorong kepada proses urbanisasi. Bandar-bandar baru ini berfungsi sebagai pusat pentadbiran, pusat institusi kewangan, misalnya pusat perbankan di Kuala Lumpur dan juga sebagai bandar pelabuhan. Selain daripada itu juga, terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur yang disediakan di bandar, misalnya seperti jalan raya, landasan dan landasan kereta api. Kemudahan-kemudahan infrastruktur ini telah pun menggalakkan masyarakat kampung untuk berhijrah ke kawasan bandar dan kemudahan-kemudahan ini telah menjadikan kawasan bandar itu lebih maju daripada kawasan kampung. Dan di antara bandar-bandar yang maju pada ketika itu adalah seperti Taiping, Ipoh, Seremban dan juga Kuala Lumpur. Kesimpulan, secara keseluruhannya tidak dapat dinafikan bahawa terdapat perubahan sosial dalam kalangan masyarakat Melayu yang boleh dilihat pada awal abad ke-19 dan akhir abad ke-20. Perubahan dalam aspek sosial ini meliputi perubahan budaya, bahasa, gaya hidup, agama, dan kepercayaan serta dalam aspek pendidikan. Perubahan masyarakat Melayu ini pastinya disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya seperti faktor kedatangan imigran pelbagai kaum ke tanah Melayu, dasar penjajahan British di tanah Melayu, dan faktor terakhir sekali yang dikenal pasti ialah perkembangan aliran politik di tanah Melayu. Selain itu, perubahan dalam aspek masyarakat Melayu ini pastinya meninggalkan kesan yang besar yang dapat dilihat sehingga kini, iaitu wujudnya aliran sekolah vernacular, berlakunya asimilasi budaya antara masyarakat Melayu India dan Cina, dan akhir sekali ialah kesan daripada dasar pecah perintah oleh penjajah yang datang ke tanah Melayu.